Okey, selamat pagi Chong, selamat pagi semua pelajar 5 Permata. Okey, hari ini hari Khamis 10.30 pagi 21 Oktober. Kita sambung lagi ulang kaji SPM yang seterusnya. Okey, kita masih lagi di bab 3 iaitu tajuk tingkatan 4, teknik mengukur parameter kesihatan badan. Okey, hari itu cikgu dah bincang beberapa contoh soalan untuk kertas 1 dan soalan kertas 2 bahagian A ataupun bahagian B. Okey, so hari ini cikgu nak sambung dengan bahagian C. Boleh Chong boleh sedia dengan buku latihan dan pen Kita cuba tengok pula soalan esei. So soalan bahagian C ini adalah soalan esei. Okey, jadi kita ada 2 soalan pada hari ini. Kalau kamu tengok. Okay, untuk bahagian C ini soalan nombor 4. Okay, kita tengok soalan nombor 4 dulu. Dia bagi kamu satu table. Okay, satu jadual di sini. Kamu boleh lihat di sana ada umur dan juga kadar denyutan nadi, age and pulse rate of two person. Ada 2 orang. Satu itu baby, umur 9 bulan. Kemudian satu lagi orang dewasa berumur 30 tahun. Okay, dan kamu boleh tengok pulse rate atau denyutan nadi untuk baby itu 110. Okay, dan orang dewasa itu 70. 1 minit dia pulse 70 kali. Baby itu 1 minit dia pulse 110 kali. Okay, so soalan pertama dia minta kita tulis hipotesis. Okay, tuliskan, cadangkan satu hipotesis bagi jadual 2 di atas. Okay, macam mana kita nak tulis hipotesis daripada apa yang ditunjuk dalam jadual. Okay, ada idea tak Chong macam mana kita nak tuliskan hipotesis? Okay, kalau kamu tengok dekat sini, hipotesis yang ini slide cikgu ni dalam bahasa Inggeris ya, yang ini tak apa nanti cikgu translate. Okay, yang ini kalau kamu tengok umur, bila umur meningkat daripada 9 bulan meningkat ke 30 tahun, apa jadi pada kadar denyutan nadi Chong? Meningkat atau menurun? Bila usia meningkat, apa jadi pada kadar denyutan nadi? Adakah juga meningkat ataupun menurun? Menurun. Bagus. Kamu boleh lihat dia menurun. Okay. So ini kita boleh tuliskan dia punya hipotesis. Okay, so kita tuliskan kalau dalam bahasa Inggeris, the older the person, the lower the pulse rate. Ataupun vice versa, kamu boleh tuliskan sebaliknya, the younger the person, the higher the pulse rate. So kalau dalam bahasa Melayu kita tulis semakin meningkat umur, semakin menurun kadar denyutan nadi. Okay. So Chong boleh tak kamu tuliskan dalam buku latihan? Okay, macam biasa kamu tuliskan tarikh untuk hari ini. Okay, tulis tarikh untuk hari ini 21. Okay, tulis tarikh 21. Hari ini hari Khamis. Okay, hari ini hari Khamis 21. Tak mencik. Okay, kamu tuliskan nombor 1, semakin bertambah umur, semakin meningkat umur. Kamu tulis semakin meningkat umur. Tulis nombor 1 tuliskan tajuk dia ulang kaji SPM. Okay, ulang kaji SPM bab 3 tingkatan 4. Okay, tuliskan nombor 1. Semakin bertambah umur dan semakin berkurang. Okay, ataupun menurun kadar denyutan nadi. Okay, kamu tuliskan
Semakin bertambah umur, semakin berkurang ataupun semakin menurun kadar denyutan nadi. Okay. Kalau sudah, Chong tulis done. Okay, so ini poin kita nombor 1. Cikgu nak kamu tengok apa kaitan umur dengan kadar denyutan nadi. Jadi daripada jadual 2 ini kita faham apabila umur bertambah, kadar denyutan nadi manusia akan berkurang ataupun akan menurun. Okay. Okay, sudah Chong? Okay, done. Very good. Okay, kita tengok yang seterusnya. Okay, kita tengok soalan B. Okay, untuk soalan B, dia minta kita reka satu eksperimen. Okay, eksperimen untuk menguji hipotesis yang kita tuliskan tadi. Melibatkan seorang dewasa, seorang bayi, okay, menggunakan jam randik. Okay, so dia minta kita design eksperimen. Dalam eksperimen itu kita kena tulis yang pertama tujuan. Okay, eksperimen ini untuk apa? So kita nak tahulah apa perbezaan kadar denyutan nadi di antara orang dewasa dan bayi. Okay, so kamu boleh tulis inilah. Okay, ini tak perlu tulis. Okay, kita tengok saja. To investigate the effect of age on human pulse rate. Kita nak siasat, kita nak tahu, kita nak kaji apa hubungan di antara umur manusia dengan kadar denyutan nadi. So kita dah tahu tadi hubungan dia. Bila umur semakin bertambah, kadar denyutan nadi akan menurun ataupun berkurang. Okay, so kita tuliskan macam ini hipotesis kita untuk mengkaji kesan umur manusia dan kadar denyutan nadi. Investigate the effect of age on human pulse rate. Okay, kemudian kita nak tengok pula nombor 2, apa kita punya pemboleh ubah. Ingat dalam eksperimen sains kita ada 3 pemboleh ubah. Okay, 3 variable, 3 variables. The first one is MV, manipulated variable. Yang ini umur lah, kamu tengok apa yang berbeza. Satu orang dewasa, satu lagi bayi, baby and adult. So the manipulated variable is age, umur. Kemudian apa responding variable? What is our responding variable? Apa kita punya pemboleh ubah yang bergerak balas? Apa yang kita nak tengok? Pulse rate, kadar denyutan nadi. Nanti dia akan tak sama orang dewasa dengan kanak-kanak. Okay, seterusnya yang ketiga, pemboleh ubah dimalarkan yang kita tetapkan, constant variable. So kita tetapkan masa, duration. Kalau kita kira pulse rate untuk orang dewasa 1 minit, untuk baby pun kita kena kira untuk 1 minit. Satu lagi kita boleh tetapkan gender. Kita boleh tetapkan jantina. Okay, kedua-dua orang dewasa dan baby ni mesti dua-dua perempuan ataupun mesti dua-dua lelaki. Okay, tak boleh satu lelaki, satu perempuan sebab gender pun dia effect pulse rate. Okay, kemudian kita juga kekalkan type of physical activity. So ini kamu boleh tuliskan mana-mana satu. Okay, masa, duration, jantina, gender ataupun type of physical activity. Okay, dan kita tengok macam mana kita nak jalankan eksperimen. Okay, procedure untuk jalankan eksperimen. Okay, so untuk jalankan aktiviti ini, kamu tak boleh buat aktiviti ini seorang diri. Kamu kena cari seorang lagi kawan, okay, supaya kawan kamu tu boleh kira, boleh pegang jam dan kira masa, manakala kamu pula boleh kira denyutan nadi. Okay, ataupun kamu pegang stopwatch, kawan kamu kira denyutan nadi orang dewasa dengan bayi tadi. So this activity is carried out in fact. Kita jalankan secara berpasangan. Okay, kemudian macam cikgu bagi tahulah, salah seorang pegang stopwatch, okay, dan satu lagi dia kira kadar denyutan nadi pada pergelangan tangan bayi dengan orang dewasa tadi. Okay, so yang ketiga, yang keempat nak buat apa? Then kita kira, calculate pulse rate recorded in the table.
step 2. Tak sangat. Okay. Dan bila kita dah kira cukup 1 minit, kita lukiskan jadual macam tadi dan kita rekod bacaan. Okay. Dan kita ambil 3 kali, untuk orang dewasa kita ambil 3 kali, untuk baby pun kita ambil 3 kali supaya kita dapat kira dia punya average. Boleh kira purata. Dengan cara itu kita akan dapat bacaan yang lebih tepat. Okay. More accurate reading on the pulse rate for both adults and babies. Okay. So itulah eksperimen dia, simple saja. Kemudian kita tuliskan data dalam jadual seperti ini, umur, kemudian kadar denyutan nadi, pulse rate. Katalah baby kita gunakan baby yang berusia 2 tahun. Okay. Dan orang dewasa berumur 30 tahun. Dan pulse rate dia kita biarkan kosong, reading. Okay, kita biarkan dia kosong. Okay, then kita ramalkan. Dia minta kamu ramalkan. Berapakah kadar denyutan nadi bagi seorang remaja yang berusia 16 tahun. Okey, Chong, kamu rasa ada seorang remaja 16 tahun, agak-agak berapa dia punya kadar denyutan nadi? Ini kita predik saja. Tadi kita buat eksperimen ataupun daripada jadual 1 tadi kamu lihat baby bayi tadi berapa pulse rate dia? 110 kan? Ini daripada jadual 1. Okay. Kemudian kita ada orang dewasa. Kamu tengok tadi dia bagi pulse rate berapa orang dewasa tadi? 60, 70 daripada jadual 1. 70 kot ataupun 60. Okay, kita cek balik dulu jadual 1. Okay, cikgu pergi semula ke belakang sekejap. Di mana tadi? Yang ini. Okey. 70 dengan 9 bulan. Tadi terkeluar ke Chong? Okey. So kita sambung sampai ini prosedur tadi. Dah ada 4. Kamu pegang jam, kawan kamu kira nadi, kemudian record bacaan dan kita ulang 3 kali supaya kita boleh dapat average. Okey, then macam mana kita nak tabulate data, kita nak jadualkan data, kita buat satu jadual, ini umur, katalah kita guna baby umur 2 tahun. Okay, dan orang dewasa umur dia 30 tahun. Okay, dan kita yang ini biarkan kosong. Okay, seterusnya, kita boleh lihat, dia tanya nombor 5. Okay, dia tanya kamu sekarang kamu kena predict, you kena ramalkan kadar denyutan nadi seorang remaja berusia 16 tahun. Okay. Tadi daripada jadual 1, kita tengok baby yang umur 9 bulan, pulse rate dia 110. Okay. Dan orang dewasa, pulse rate dia 70. Okay. Sekarang kamu agak-agak berapa pulse rate untuk remaja yang berusia 16 tahun ini? Agak-agak berapa? Boleh sebut satu nombor tak, Chong? Agak saja, salah tak apa. Baby 110, orang dewasa 70, 80. Okey, so betul lah jawapan dia. Kamu boleh bagi apa-apa nombor di antara 70 hingga 100. Sebab dia 16 tahun kan. So dia berada di dalam sini. Any number from 70 up to 110. So 80 pun itu betul. Dia boleh jadi 90. Dia boleh jadi 78, dia boleh jadi 99, okay, as long as within this range. Selagi mana dia berada dalam range ini, so kita boleh terima. Okay, and then kita tengok soalan seterusnya. Okay, so mana-mana any numbers within the above range. Mana-mana nombor di antara 70 hingga 110 kita boleh terima sebagai jawapan. Okey, so itu untuk nombor 4. Senang saja, ada satu eksperimen ringkas macam mana kita nak bezakan kadar denyutan nadi bagi orang dewasa dan bagi bayi ataupun kanak-kanak. Okey, dan seterusnya kita tengok soalan nombor 5. Okay, soalan kedua hari ini kita buat 2 soalan saja. Okey, kita ada seorang pelajar perempuan dekat sini. Ini ada seorang individu perempuan bernama Nazira. Dia sangat kurus. Okay, so dia berusaha untuk menambah jisim badannya
setelah dinasihati oleh doktor. Kenapa dia perlu tambah jisim badan? Sebab dia ada masalah anemia. Ingat tak cikgu ajar masalah anemia ni, bila berat badan kita tak cukup, so kita punya sel darah merah itu dia akan kurang. So bila sel darah merah kurang, kita tahu dalam badan sel darah merah ni apa kerja dia, Chong? Sel darah merah. Boleh tahu cikgu tak, red blood cell in our body, what is the function? Dia buat apa sel darah merah ni? Apa kerja dia? Boleh Chong tahu tak? Sel darah merah apa kerja dia? Apa tugas dia? Tugasnya adalah untuk mengangkut oksigen dalam badan kepada organ badan yang lain. So to transport oksigen through the whole part of our body. So bila tak cukup sel darah merah, maksud dia badan kita tak terima cukup oksigen. Okay, so kamu akan kelihatan pucat, lemah, tak bermaya. So sebab itu kena tambah berat badan. So soalan dia, kamu kena cadangkan. Okay, kena cadangkan kepada Nazira. Contohlah kamu ni kawan kepada Nazira. Okay, macam mana dia nak tambah jisim badan dia dengan cara yang sihat. Okay, so how to help Nazira to increase her body mass. Okay, ada idea tak Chong? Apa yang Nazira perlu buat untuk tambah dia punya berat badan ataupun jisim badan? Boleh bagi satu cadangan tak? Ada tak Chong? Yang pertama, kita boleh bagi tahu dia, yang pertama apa dia boleh buat, dia boleh amalkan pemakanan sihat. Okay, makan makanan seimbang, practice a healthy and balanced diet. Ambil makanan yang seimbang berdasarkan piramid makanan Malaysia dan pinggan sihat Malaysia. Ini macam apa yang kita bincang dululah yang soalan sebelum ini. Okay, yang pertama, kamu tuliskan, boleh tak kamu tulis nombor 2, poin nombor 2. Okay, dalam buku latihan kamu, tuliskan poin nombor 2, cara untuk menambah jisim. Cara untuk menambah jisim badan. Okay. Kemudian tuliskan di bawah dia poin yang pertama, boleh guna satu Roman lah. Okay. Satu Roman. Okay. Tuliskan ini dalam bahasa Melayu dia, amalkan diet seimbang. Tulislah ini, amalkan diet seimbang. Diet itu pemakanan. Okay, diet seimbang. Okay, mengikut piramid makanan Malaysia. Piramid makanan Malaysia. Kamu di belakang dia, Malaysia. Dan pinggan sihat Malaysia. Okay. Dan pinggan sihat Malaysia. Ini kamu boleh tuliskan yang pertama. Okay. Amalkan diet seimbang mengikut piramid makanan Malaysia dan pinggan sihat Malaysia. Itu yang pertama.
Okay, kemudian yang kedua, okay, Nazira juga boleh makan pada waktu yang tetap. Ini kamu boleh tuliskan poin yang kedua. Okay, dia perlu makan pada waktu yang tetap. Macam breakfast pukul 8. Mesti tercuncun pukul 8 setiap hari breakfast. Kemudian tengah hari pukul 12 ataupun pukul 1 contoh. Okay. Dan makan malam pukul 6 ataupun pukul 7. Setiap hari macam tu. So dia ada jadual makan yang tetap. Makan pada waktu yang tetap. Bukan makan ikut suka-suka hati saja. Rasa lapar sikit, pukul 8 pagi tadi sudah makan. Dan pukul 10 makan lagi, pukul 12 lagi makan, pukul 2, pukul 3 makan lagi, pukul 4 lagi makan. Dan so cara tu tak tetap. So dia akan mempengaruhi jisim badan kamu, dia akan naik dengan cepat lah. So itu adalah satu amalan pemakanan yang tidak sihat. So kita kena makan pada waktu yang tetap. Boleh advice dia makan pada waktu yang tetap. Okay. Kemudian seterusnya, selain daripada makan pada waktu yang tetap, dia juga boleh di antara waktu makan tu, in between breakfast and lunch or in between lunch and dinner, she can take full nutrient snack. Kalau kamu nak makan di antara waktu makan utama tu, kita boleh ambil snack yang sihat. Okay, full nutrient snack to add calorie. Contohnya ambil sandwich ke, makan salad ke in between, itu boleh lah. Okay. So nombor 3, kamu boleh tuliskan point number 3. Ambil. Kita panggil dia snack bernutrisi. Snack bernutrisi ni maknanya bukan junk food ya, bukan junk food. Snack bernutrisi untuk tambah kalori. Kalori ni tenaga yang kita perlukan lah. Okay, maknanya di antara waktu makan tu, kita jangan ambil makanan yang berat. Kita boleh ambil snack yang ringan, yang bernutrisi untuk tambah kalori. Itu nombor 3. Kemudian cadangan yang keempat, sebab dia ada 4 markah, selalunya kita bagi 4 cadangan lah. Makan lebih banyak makanan yang berkhasiat daripada biasa. Eat more nutritious food than usual. Makan lebih banyak makanan berkhasiat. Tadi ini bernutrisi ni maksud dia berkhasiat lah. Cikgu rasa kita guna perkataan berkhasiat lah, kamu lebih kenal. Bernutrisi ni mungkin you jarang-jarang jumpa, nanti kamu susah nak faham. Snack berkhasiat. Kita tuliskan snack berkhasiat. Okay. So yang keempat, makan lebih banyak makanan berkhasiat daripada biasa. Kalau selama ni kamu banyak makan makanan yang bergoreng, lepas ni kita boleh nasihatkan Nazira. Dia kena tukar. Sekarang tak mau makan yang goreng-goreng dah, you kena makan banyak yang rebus ke, yang steam ke, yang grill ke. Okay, cuba elak makan makanan yang bergoreng dan berminyak. Okay. So ini 4 cadangan yang kita boleh berikan kepada kawan kita. Yang pertama, dia boleh amalkan diet seimbang. Okay, mengikut piramid makanan Malaysia dan pinggan sihat Malaysia. Yang kedua, dia perlu makan pada waktu yang tetap. Okay, dan yang ketiga, boleh juga ambil snack berkhasiat untuk tambah kalori di antara waktu makan utama. Okay, dan yang keempat, dia kena makan lebih banyak makanan berkhasiat daripada biasa. Kalau sebelum ni dia suka makan nasi goreng, ayam goreng semua, McDonald, KFC, dia kena tukar. Okay, banyak makanan yang rebus, yang steam, yang grill. Okay. Sudah Chong?
So ini bukan saja untuk Nazira, kalau kita pun, kalau kamu alami berat badan yang terlalu kurang daripada yang normal, nak tambah jisim badan, bolehlah amalkan cara-cara seperti yang diberikan dalam contoh ini. Okay. Tak amalkan semua, at least you amalkan mana-mana satu ataupun mana-mana dua. Okay. Okey, bagus Jong. So boleh ingatlah, nanti ada masa boleh baca semula nota yang kamu tulis tadi. Okey. So yang ini pula, okay, sekarang kita dah settle masalah Nazira. Kita dah bagi dia suggestion, kita dah beri cadangan kepada dia atau pulanglah dia nak ambil atau tidak. Okey, sekarang kita nak tengok pula soalan B. Okay, soalan B, obesity. Obesity tu apa, Jong? Obesity. Apa itu obesity? Chong, apa itu obesity, Chong? Obesity ni berat badan kurang atau berat badan berlebihan? Berlebihan. Yes, bagus. Dia adalah masalah kesihatan oleh individu yang mempunyai masalah berat badan yang berlebihan daripada yang normal. Okay. Contohnya dengan tinggi yang 1.7, contoh berat badan kamu sepatutnya 70, tapi berat badan kamu sudah capai 95 kg. So kamu boleh dikirakan sebagai obes. Okay. Dikenal pasti masalah. Dia kata obesiti merupakan masalah kesihatan awam yang telah meningkatkan kebimbangan masyarakat dunia. Okay. Kajian menunjukkan Malaysia menduduki tangga teratas bagi bilangan penduduk obesiti di Asia Tenggara. Ini adalah berita yang sedih lah. Negara kita ni top 10 obesiti, penduduk yang paling ramai obesiti di Asia Tenggara. Okay. Terangkan kaedah yang boleh diambil bagi mencapai indeks jisim badan yang unggul. Okay. Apa cara-cara kita boleh ambil? Ini lebih kurang sama tadi. Tadi kita nak tingkatkan berat badan Nazira kan, yang ini kita nak turunkan pula, kita nak elak obesiti. Sebenarnya ada beberapa cara yang sama yang kita boleh amalkan. Okay, tapi sebelum kita berikan beberapa kaedah, kita kena jawab dulu soalan dia. Okay, kenal pasti masalah. Okay, apa masalah yang kita ada dekat atas ni, Chong? Boleh detect tak mana dia punya masalah? Apa masalah yang dinyatakan dalam soalan ini di atas? Cuba baca dan cari apa masalah kita sekarang, Chong. Masalah obesity lah. Masalah kita sekarang masalah obesity di Malaysia. Okay. Malaysia rank first. Ini masalah dia. Malaysia rank first at the obese population in Southeast Asia. So masalah kita ada dekat sini. Okay. Malaysia menduduki tangga teratas bagi bilangan penduduk obesiti di Asia Tenggara. Ini kita punya masalah. So kita keluarkan, kita tuliskan. Malaysia menduduki tangga teratas bagi bilangan penduduk obes di Asia, obesiti di Asia Tenggara. So kamu baca daripada statement, tengok, cuba detect dekat mana masalah yang kita perlu selesaikan. So dia bagi dekat sana, Malaysia rank first at the obese population in Southeast Asia. Okay, then seterusnya kita dah tahu apa masalah kita. Sekarang dia nak kita bagi punca. Apa yang menyebabkan obesiti ini berlaku? Chong, boleh bagi tak dua contoh? Kenapa obesiti berlaku? Macam mana kamu boleh dapat obes? Ada idea tak? Yang pertama, macam mana seseorang itu boleh dapat obesiti, obes? Yang ada idea, Chong? Makan banyak minyak makanan. Bagus. Makan
baik makan makanan yang berminyak, ataupun makanan yang bergoreng. Kita tengok dan yang kedua, mungkin dia juga kurang bersenam, less exercise. Yang kedua, tak makan mengikut makanan yang seimbang. Yang ketiga, pressure at work, tekanan di tempat kerja juga boleh menyebabkan obesiti. Kadang-kadang orang dewasa ni bila mereka pressure, bila mereka stres, dia akan makan. So bila kita makan secara tidak terkawal, boleh juga menyebabkan obesiti. Dan di Malaysia ini kita sangat banyak rumah terbuka setiap tahun, setiap perayaan, tak kiralah hari raya ke, tahun baru Cina ke, Deepavali ke, Christmas, selalunya ada open house. Dan yang ini juga menyebabkan salah satu punca mengapa obesiti berlaku dalam rakyat Malaysia. Dan yang kelima, boleh terima. So kamu boleh tuliskanlah. Tuliskan yang pertama, poin tadi ini nombor 3 kan? Poin nombor 3, punca obesiti dalam kalangan rakyat Malaysia. Kamu boleh tuliskan punca-punca obesiti dalam kalangan rakyat Malaysia. Yang pertama, tuliskan kurang bersenam. Yang ini nombor 2, ini tuliskan satu Roman lah. Nombor 2, makan makanan tidak seimbang. Boleh tulis makanan tidak seimbang. Ataupun boleh tulis yang kamu bagi tadi, Chong. Makan makanan bergoreng ataupun berminyak. Secara berlebihan. Ataupun selalu. Makanan tidak seimbang ataupun makan makanan bergoreng ataupun berminyak secara berlebihan ataupun secara kerap, secara selalu. Berlebihan atau kerap. Yang atas ini bergoreng. Kita padam dulu, tuliskan semula bagi dia clear. Internet tak stable Chong. Tak apa kamu cuba tuliskan bergoreng atau berminyak. Secara berlebihan ataupun secara kerap. Yang ketiga, tekanan di tempat kerja juga salah satu punca. Rakyat Malaysia banyak yang mengalami obesiti. Tekanan di tempat kerja. Dan seterusnya, nombor 4, amalan rumah terbuka di Malaysia ni semasa perayaan. Amalan rumah terbuka, macam-macam makanan ada, semua sedap-sedap. So itulah punca obesiti. So kamu boleh berikan mana-mana jawapan sebab maka dia di 2 sahaja. So kamu boleh berikan mana-mana 2 poin. Kurang bersenam ataupun makan banyak makanan yang bergoreng ataupun yang berminyak macam Chong bagi tahu tadi, ataupun tidak makan seimbang. Boleh tulis juga tekanan di tempat kerja. Dan nombor 4, amalan rumah terbuka. Kalau sudah tulis done
So nombor 2 kita dah jawab soalan dia, dia nak 2 punca masalah. So kamu boleh bagi mana-mana 2 daripada 4 yang cikgu tuliskan dekat sini. Okay, kalau siap salin 4 bagi tahu cikgu. So nombor 3, punca-punca obesiti dalam kalangan rakyat Malaysia ada 4 seperti dalam contoh inilah. Kurang bersenam. Nombor 2, makan makanan bergoreng dengan kerap ataupun makanan tidak seimbang. Nombor 3, tekanan di tempat kerja. Nombor 4, amalan rumah terbuka. Okey, bagus. Okay, sekarang kita nak move to the next question. Kita tengok soalan seterusnya. Okay, sekarang dia nak bagi kita 3 cadangan. 3 cadangan untuk mengatasi masalah di atas. Okay, so cadangan dia macam tadilah. Okay, yang pertama, okay, ini kamu tuliskan poin nombor 4. Okay, poin nombor 4. Okay. Langkah mengatasi. Ini kalau keluar dalam karangan bahasa Melayu ke bahasa Inggeris pun boleh tulis ni. Langkah-langkah mengatasi obesiti. Tuliskan. Langkah-langkah mengatasi obesiti. Okay, yang pertama kita boleh tuliskan pantau. Kita kena monitor. Pantau dan rekod jisim badan sekali seminggu. Okay, maknanya tiap-tiap minggu kita kena timbang berat badan kita. Okay, tak perlu timbang setiap hari. 1 minggu 1 kali sudah cukup. Pantau dan rekod jisim badan sekali seminggu. So kita boleh tengok apa perubahan pada jisim badan kita. Adakah normal ataupun jisim badan kita tak cukup ataupun jisim badan kita berlebihan. So kita boleh ambil immediate action. Sama ada kita perlu tambah ataupun kita perlu kurangkan jisim badan. Okay, so yang kedua, boleh buat apa lagi selain daripada pantau dan rekod. Kita nak kurangkan masalah obesiti kan. Tertutup pula dia punya tulisan. Okay, so kamu salin dulu pantau dan rekod jisim badan seminggu sekali. Okay, sudah Chong nombor 1. Ini langkah-langkah mengatasi obesiti. Sudah Okey. So kita tengok poin yang kedua. Makan mengikut pinggan sihat Malaysia dan piramid Malaysia. Ini poin yang kedua kamu tuliskan. Makan mengikut piramid. Okay, P itu huruf besar. Piramid makanan, M pun huruf besar sebab dia kata nama khas. Piramid makanan Malaysia dan pinggan sihat Malaysia. P itu huruf besar, S pun huruf besar, M huruf besar. Ini kita punya 2 panduan utama. Macam mana kamu nak makan mesti based on piramid makanan Malaysia. Mesti based on pinggan sihat Malaysia. Pinggan sihat Malaysia tu suku-suku separuh, half quarter. Okay, ini nombor 2. Okay, kalau sudah tulis okay.
Sudah, Chong? Poin nombor 2. Okey, dan kita tengok sekarang poin nombor 3. Third point, apa lagi? Kita boleh ubah. Change the way the food is prepared. Ubah cara pemakanan. Nombor 3 kamu tulis. Ubah cara penyediaan. Ubah cara penyediaan makanan. Dan tuliskan koma, rebus, boleh juga steam ataupun grill. Grill ini dia panggang. Ubah cara penyediaan makanan, iaitu kita boleh rebus, kita boleh steam ataupun kita boleh panggang. Kita elakkan daripada menggoreng dalam minyak yang banyak. Itu yang ketiga. Kita ubah cara penyediaan makanan kepada rebus, steam ataupun panggang. Dan Chong. Sekarang kita tengok poin yang ada lagi tak poin. Kita tengok. Poin yang keempat. Ada lagi. Reduce food high in sugar or fat. Kurangkan makanan yang tinggi gula ataupun lemak. So boleh tambah nombor 4. Kurangkan makanan yang tinggi ataupun banyak gula. Ataupun lemak. Yang lemak tadi yang berminyak-minyak lah. Kurangkan makanan yang banyak ataupun tinggi gula ataupun lemak. Itu nombor 4. Padam dulu yang atas ni. Kamu sudah tulis. Okey, sudah Chong? So itu yang keempat. Kita tengok ada lagi tak nombor 5. Exercise regularly 30 minutes 3 days a week. Kita bersenam. Cikgu padam dulu yang nombor 4 tadi sebab tak boleh baca. Bersenam dengan kerak. Jangan bersenam sekali saja lepas tu berhenti dah. Tak bersenam langsung dah. Bersenam 1 hari 3 jam. Lepas tu kamu berhenti untuk 1 minggu, 1 bulan. Tak boleh lah. Nombor 5. Nombor 5. Bersenam dengan kerak. Berapa kerak? 30 minit 3 hari seminggu. Maknanya setiap 1 hari itu 30 minit 3 hari seminggu. Bersenam dengan kerak 30 minit 3 hari seminggu. Itu cara yang kelima untuk kita kawal masalah obesiti ataupun untuk atasi obesiti. Kalau sudah boleh tulis done
Okey, bagus Chong. Okay, so itu adalah 5 langkah-langkah. Ada lagi tak kita tengok? Okay, yang keenam, get support from close people. Kita juga boleh dapatkan, contohlah kamu yang mengalami masalah obesity, biasanya kita mengalami tekanan. So bila kamu tertekan, kamu boleh carilah kumpulan support. Okay, dapatkan sokongan. Okay, sokongan daripada siapa? Daripada orang yang rapat dengan kita. Okay. Orang yang rapat. Ataupun kamu boleh join kumpulan sokongan. Okay. Orang yang rapat ni contohnya kita punya parents, mak bapa, ataupun kalau kamu tak rapat dengan mak ayah kamu, mungkin kamu rapat dengan abang kamu, mungkin kamu rapat dengan kakak kamu, ataupun mungkin kamu ada seorang kawan yang sangat baik dengan kamu. Kita boleh dapatkan sokongan daripada mereka. Ni macam mana minta mereka bagi kita apa nasihat, macam mana kita nak kurangkan masalah obesity. So nombor 6, dapatkan sokongan daripada orang yang rapat dengan kita. Okay, boleh Okay, sudah Chong. Nombor 6, dapatkan sokongan daripada orang yang rapat. Mean people who are close to us. We get the support from them. Okay, dan akhir sekali soalan yang keempat. Okay, cikgu tengok soalan yang keempat Okay, so ini boleh bagi mana-mana 3 lah. Ada 6, so boleh tuliskan mana-mana 3 sebab markah dia ada 3. So cikgu bagi you more option so you ada lebih banyak pilihan. Okay, then kita tengok soalan yang terakhir. Pilih cara terbaik dan wajarkan. So Chong, daripada 1 hingga 6 tadi, kamu rasa mana cara yang paling bagus? Which one is the best way? Cuba pilih mana-mana satu. Okay, kamu kata yang mana? Daripada 1 hingga 6 poin yang kita tulis tadi langkah-langkah, which one do you think is the best way to overcome obesity? Ada idea tak yang mana agak-agaknya cara yang paling bagus? Ada pendapat Chong? Pilih satu. Nombor 5. Nombor 5 tadi apa? Bersenam dengan kerap. Yes, very good. Okay. Exercise regularly. So kamu tulislah cara yang terbaik. Okay. Boleh tuliskan cara terbaik. Ini poin nombor berapa tadi? Yang nombor 5. Poin 5 ya. Okay. Cara terbaik atasi obesity. Okay. Cara terbaik atasi obesity. So kamu tuliskan jawapan dia. Ikut jawapan yang nombor 5 tadi. Okay, bersenam dengan kerap 30 minit 3 hari seminggu. Ini dia punya dia minta kita wajarkan, dia minta kita justify, dia minta kita explain. Kamu tambah yang ini. Okay, tambah, tuliskan tadi apa yang kamu tulis nombor 5 tu, bersenam dengan kerap 30 minit 3 hari seminggu. Kemudian you tambah di bawah dia, to burn excessive calorie that has been consumed, untuk membakar. Kenapa kita perlu bersenam? Ini sebab dia untuk membakar, to burn. Kita nak bakar apa? Kalori berlebihan. Excessive itu berlebihan. Kalori ni mean apa yang kita makan lah. Tenaga yang kita makan tu yang kita tak gunakan. Kalau kita tak bakar dia, nanti dia akan simpan sebagai lemak di bawah kulit. So itu yang menyebabkan berat badan kita bertambah dan kita boleh dapat obesity. So untuk membakar kalori berlebihan. Padam dulu. Kalori berlebihan.
Okay, di dalam badan lah untuk membakar kalori berlebihan yang diambil. Diambil tu maknanya yang kita makan lah. Okay. Ataupun sebenarnya kamu boleh tulis juga mana-mana satu daripada 1 hingga 6 tadi. Tak ada yang salah. Okay. Boleh tuliskan mengikut pendapat kamu, cuma you have to justify kenapa you kata bersenam paling bagus. So dia boleh membakar kalori berlebihan yang diambil. Okay. So ini nombor 5 lah, tadi tulis nombor 5. Cara terbaik atasi obesity iaitu dengan bersenam dengan kerap 30 minit 3 hari seminggu. Okey, sudah Chong? Okey, so tajuk ini senang saja untuk soalan esei hari ini. Kita tengok soalan yang pertama tadi, apa kaitan kadar denyutan nadi dengan umur? Okey, umur manusia. So kita belajar tadi apabila umur manusia semakin meningkat, kadar denyutan nadi kita akan menurun. Kemudian soalan yang kedua kita belajar tentang obesity. Okey, ataupun kekurangan berat badan. Apa punca obesity? Apa kekurangan berat badan? Dan macam mana cara kita nak atasi sama ada masalah kekurangan berat badan ataupun obesity berlebihan berat badan. Okey, sudah siap Chong? Okey sudah habis Okay, so itu adalah contoh latihan untuk soalan esei untuk bab 3 ini iaitu teknik untuk mengukur parameter kesihatan badan. Okay, Chong sudah siap ke yang ini? Nombor 5, cara terbaik untuk atasi obesiti. Tuliskan dulu bersenam dengan kerap 30 minit 3 hari seminggu dan ini reason dia untuk membakar kalori berlebihan yang diambil. Okay. Oh tadi terkeluar Okay, sudah habis ke yang ini Chong? Sudah, okay bagus. So cikgu rasa itu saja untuk hari ini. Terima kasih Chong join kelas kita. So marilah kita amalkan cara hidup yang sihat supaya kita boleh terhindar daripada penyakit ataupun masalah kesihatan. Okay, thank you Chong. Cikgu jumpa kamu lagi esok Okay, bye-bye. Thank you semua. Jaga diri dan belajar rajin-rajin. Okay. Okay, terima kasih.